Assalamualaikum. Tok Mat pun dah join kita punya pautan Google Meet. Okey, jam menunjukkan 9:04. Tok Mat, saya mulakan dulu ya. Boleh Tok Mat? Sekejap. Okey, Assalamualaikum semua. Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudi menyertai projek Antologi Cerpen, maafkan saya, Antologi Soretan. Antologi Soretan Aibah Itu Tanda Kasih Allah. Okey, pertamanya saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Adila binti Abbas, merupakan penyelenggara projek ni lah. Mungkin ada yang pernah berkomunikasi dengan saya melalui WhatsApp dan ini merupakan pertama kali lah kita bersua muka di alam maya. Okey, InsyaAllah malam ni kita akan bersama-sama dengan Tuan Munshi Muhammad bin Musib atau panggilan mesranya sebagai Tok Mat. Sebenarnya memang sangat beruntung dapat bimbingan terus dari sosok hebat dalam dunia penulisan dan penulisan. Tak semua orang yang dapat peluang macam ni. Jadi sebenarnya inilah antara salah satu kelebihan bila anda semua menyertai projek di bawah Saifi Wacana Indian. Okey, saya tak nak melengahkan masa sebab saya kalau dah bercakap memang susah nak berhenti. Okey, sebelum tu saya ingatkan pada semua penulis untuk aktifkan mood senyap. Dan kalau boleh dalam kita punya kelab bimbingan ni tanya banyak-banyak soalan sebab Tok Mat memang sangat suka bila ramai-ramai orang tanya soalan pada saya. Saya tanpa buang masa, saya serahkan bimbingan kepada Tok Mat. Silakan Tok Mat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum tu suara dengar jelas tak? Dengar Tok Mat, jelas. Jelas. Jelas ya, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ya, terima kasih pada Puan Adila Abbas selaku penyelenggara projek buku ini. Bersua kembali kepada rakan-rakan penulis yang jauh dan dekat, yang saya kenal lama, yang baru saya kenal, yang akan saya kenal nanti. Pertamanya, terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi menyertai projek ini. Ini suatu kelangsungan untuk kita berkarya secara suat terbit ataupun dalam konteks Saifi kita kata kita menyertai STB, Sistem Terbit Berjemaah. Itu nama timbangan kita lah. Penjenaan yang kita buat melalui Saifi. Kalau dikira keseluruhan, projek kita ni lah projek suat terbit. Suat terbit ni mempunyai banyak pengertian, tetapi yang paling mudah kita katakan ialah terbit secara bersendirian. Namun begitu, Saifi Management Sendirian Berhad mengambil daya usaha untuk menginstitusikan penerbitan ini, mengorganisasikan penerbitan ini secara lebih teratur, lebih terarah, lebih berbentuk organisasi. Ada ketuanya, ada orang yang membuat tugas itu dan ini, dan saya sejak awal lagi terlibat sebagai editor, penyunting. Tadi Puan Adila ada menyebut bertuah tuan-tuan menyertai projek ini. Saya bagi pihak saya pribadi, saya juga bertuah sebagai editor kerana saya akan menerima
pelbagai pandangan, pelbagai sudut pandangan, pelbagai pendekatan, pelbagai pengolahan cerita berdasarkan tema. Dan tema kita pada malam ini ataupun tema yang akan kita utarakan untuk projek ini ialah air bah, banjir. Ini satu tajuk yang besar, bernaung bawah satu kata kunci, bencana alam. Bencana alam, kalau bagi orang Islam, kita percaya bahawa segalanya telah ditentukan, telah ditakdirkan oleh Allah. Allah Maha mengetahui, Allah Maha perencana yang agung yang menentukan kejadian di alam ini, yang menentukan segala-galanya. Jadi kita mengatakan air bah itu sebagai tanda kasihnya Allah. Jadi pasti ada rahsia, pasti ada hikmah di sebalik semua kejadian yang Allah turunkan, yang Allah jadikan untuk kita. Jadi tajuk ni cantik. Air bah itu kasih Allah, tanda kasih Allah. Jadi kita kena merungkai. Inilah kelebihan penulis. Kelebihan yang pertama dapat dilihat di sini ialah bagaimana penulis nak mengolah tajuk ini bahawa bah itu, banjir itu sebagai tanda kasih Allah. Dari sudut mana, bagaimana, cara mana, apa yang tersirat, apa yang tersurat, kita lihat. Ataupun para penulis akan memperlihatkan kepada pembaca. Okey. Baik, saya berikan fakta-fakta asas. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya lihatlah di hadapan saya ini nama-nama yang biasa saya jumpa. Izinkan saya menyebutlah. Yang saya tak sebut tu bukanlah kerana apa-apa. Saya sebut ni sebab memang nama tu sudah biasa. Misalnya Tuan Mimbar Kata dari Terengganu, Puan Nolita Ishak dah biasa saya jumpa namanya, Puan Siti Hasni, Zaitun Muhammad Razali, yang lain-lain lah, yang lain-lain yang terlindung daripada skrin. Baik, tuan-tuan akan bertanya, apakah projek ini ataupun apakah judul buku ini? Judul buku ini telah kita tentukan dari awal. Coretan ataupun tajuknya sendiri, air bah itu tanda kasih Allah, itu tajuk besar. Kemudian konsepnya penulisan kita ialah berkonsepkan coretan ataupun anekdot. Anekdot ini bagi penulis yang baru mencuburi genre ini, anekdot inilah coretan ataupun apa-apa saja cetusan idea yang terlintas dalam fikiran kita, sama ada ilham kita, pengalaman kita. Namun pokok persoalannya itu ialah kisah benar yang kita lalui. Itu yang menariknya. Menariknya pertama, saya yang membaca saya akan mengetahui kisah yang tuan-tuan tulis, tuan-tuan dan puan-puan tulis. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan sendiri berasa seronok menulis pengalaman. Kali ini kita akan menulis pengalaman kita mengalami peristiwa air bah, sama ada di hadapan mata kita, keluarga kita mengalami, saudara mara kita mengalami, barangkali kita mengalami sebagai insan yang diberikan peluang untuk membantu mangsa-mangsa banjir. Jadi kita akan menulis anekdot. Persoalan yang bermain dalam minda tuan-tuan dan puan mungkin, apakah anekdot? Kalau ikut makna asal, makna kamus, anekdot itu ialah sebuah tulisan, jenis tulisan yang bersifat santai dan ada unsur-unsur lucu. Namun begitu, perkembangan suaterbit ini begitu pantas, unsur-unsur lucu itu tidak semestinya ada dalam satu anekdot. Kita mengambil idea penulisan anekdot itu, iaitu satu coretan yang santai daripada pengalaman hidup kita. Jadi genre penulisan yang paling dekat dengan anekdot ialah cerpen. Anekdot berbeza dengan cerpen. Anekdot ni kita menulis kisah benar
cerpen kita menulis kisah benar yang boleh diolah, boleh digabung jalin dengan imajinasi, kreativiti dan imajinasi. Ada tepuk tambah berdasarkan kreativiti kita, ilham kita. Jadi anekdot semata-mata kisah benar. Jadi tak boleh berkreatif sangatlah dalam anekdot, mesti berdasarkan fakta. Okay? Jadi mengikut penerbit buku ini, Saifi, buku ini ialah buku cetakan eksklusif, buku cetakan khas, istimewa sifatnya, tuan-tuan dan puan-puan. Macam mana dikatakan eksklusif itu? Kali pertama rasanya Saifi akan menerbitkan buku ini dalam bentuk kulit keras, dipanggil spot UV. Saya ada contoh buku kulit keras, tapi tuan-tuan dan puan-puan dah biasa lihatlah buku kulit keras yang licin permukaannya. Jadi buku ini berkonsepkan gabungan kisah-kisah tentang banjir yang baru saja melanda negara kita. Kita fokus yang baru melanda. Mungkin sebahagian tuan-tuan dan puan-puan pernah mengalami banjir masa-masa yang lalu, masa tuan-tuan dan puan kecil, masa kanak-kanak. Itu boleh jadikan pengalaman ataupun pengetahuan sedia ada. Tetapi yang kita nak fokus ialah banjir yang baru-baru ini. Banjir baru-baru ini sangat teruk. Semasa saya kecil, ni kita mengimbau. Semasa saya kecil, apabila sebut banjir, pengertian banjir tu ialah satu keadaan air yang naik daripada paras biasa kepada paras yang bahaya. Biasanya berlaku di pantai timur. Itu konotasi dahulu. Tetapi sekarang banjir merata-rata tempat. Mungkin kerana perubahan cuaca, perubahan persekitaran, perubahan kesan perubahan persekitaran, perubahan cuaca. Maka banjir boleh berlaku di mana-mana, di Melaka, di Kedah, di mana-mana saja. Jadi jumlah penulis setakat ni 34 orang. Mungkin bertambah lagi, akan bertambah lagi. Berapa banyak muka surat yang akan tuan-tuan puan-puan tulis? Penerbit telah menentukan 5 muka surat. Mungkin orang baru terbayang macam mana muka surat ni. Baik. Saya nak tunjukkan satu contoh. Ini ialah yang saya paparkan ini secara fizikal lah. Ini ialah buku saiz A5, A5. Mungkin tuan-tuan tak dapat gambaran macam mana A5. A5 ini ialah saiz A4 dibahagi 2. Itulah A5. Semua orang rasanya biasa dengan kertas A4. Kertas A4 bagi 2, itulah saiz A5. Ini dia, A5. Tapi bagi orang yang baru menulis, susah nak bayangkan A5 itu bagaimana. Nanti kita berikan ukuran yang sebenar. Ukuran yang sebenar menurut ketentuan komputer. Tuan-tuan boleh klik pada page layout, lepas tu page setup, dan apabila klik keluarlah paparan pada paper. Klik paper tu pilih A5. A5 tu telah ada ukurannya. Bagi orang yang jarang-jarang menulis, perkara ni mungkin begitu baru. Bagi yang sudah biasa, mudah. A5 ni ukurannya telah ada, telah ditetapkan. Tulisan setakat ini kami memang gemar menggunakan tulisan Times New Roman. Kenapa Times New Roman? Kalau tak bertanya kepada saya, mudahlah saya jawab. Tulisan ini tulisan yang nampak klasik. Kita nak menghasilkan tulisan yang apabila dibaca akan ada elemen klasik, elemen aura klasik tu. Font 11. Jangan lupa tak, font 11. Saiznya 11. Okey. Setakat ni ada soalan tak? Kalau ada soalan sila bertanya. Boleh gunakan ruangan catatan ataupun boleh bertanya secara langsung. Tuan-tuan akan menulis sepanjang bulan Februari, lebih kurang genap sebulan lah. Februari ada 28 hari. Jadi
Ini perbezaan lah, perbezaan individu. Ada orang boleh menulis, boleh dapat idea cepat. Ada orang dapat idea lambat. Ada orang mungkin kerana banyak komitmen saat-saat akhir nanti. Tapi saya nasihatkan jangan hantar karya saat akhir sebab ada risiko. Risiko idea tidak datang dan selalunya penulis apabila berhadapan dengan risiko idea tidak datang tu, langkah yang diambil ialah tarik diri. Itu sesuatu yang malang lah. Kerana tuan-tuan nak tahu dalam proses kita menunggu karya siap ni, kita dah siapkan berbagai-bagai perkara. Kami dah siapkan reka letak buku, ilustrasi buku, senarai kepada kandungan. Kami dah aturkan nama ikut abjad. Tiba-tiba kalau ada yang menarik diri, jadi susah lah Baik, buku ni dijangka terbit pada 22 April. Penerbit dah siap aturkan tarikhnya. Namun kita merancang Tuhan yang Maha menentukan. Kadang-kadang kita tak tahu apa kekangan, apa kendala yang akan berlaku, yang akan menimpa kita tak tahu. Tapi perancangan sudah ada. Saya menunggu soalan cepu emas lah. Dalam tempoh kita bersiaran ini, saya akan berikan tip-tip menulis. Tunggulah. Ataupun kalau tuan-tuan dan puan-puan nak bertanya, saya biasanya murah hati akan menjawab. Ataupun saya akan memberi penerangan tanpa tuan-tuan bertanya lagi. Okey. Saya dah berikan maklumat asas tentang spesifikasi buku. Kalau ada soalan, boleh tanyakan terus. Saya mengaluk-alukkan penulis yang baru kali pertama yang sudah biasa menulis, tidak ada masalah. Okey, silakan. Nampak sudah ada bayang-bayang tu nak bertanya, silakan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, ini malam minggu. Ada soalan dari bahagian chat. Dari mungkin bukan nama sebenar, Popia Kusuka. Soalannya, ini boleh ke petik ayat-ayat dari buku-buku motivasi untuk dimasukkan ke dalam karya? Okey, terima kasih. Saya pun baru buka ruangan catatan ni, betul. Untuk penulis yang bernama Popia Kusuka. Cantik nama ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, jawabnya boleh. Asalkan petikan itu ataupun sebarang petikan daripada sumber lain, kita nyatakan sumber itu. Wa imma tuan-tuan nak petik ayat suci Al-Quran, surah berapa, ayat berapa, kena petik sepenuhnya petik sepenuhnya. Kalau nak petik kata-kata motivasi daripada buku-buku lain, kena nyatakan sumber itu sepenuhnya. Tanda kita menghargai sumber. Katakan kata-kata itu daripada Datuk Dr. Fadilah Kamsa, seorang motivator terkenal. Datuk Dr. Fadilah Kamsa pernah berkata begini dalam bukunya. Nyatakan sumber itu sepenuhnya, tidak ada masalah. Dalam penulisan ilmiah pun memang kita mahu sumber itu dinyatakan dengan jelas. Buku apa, tahun bila, kalau nyatakan halaman pun cantik. Dia ala-ala penulisan ilmiah, tetapi cara penulisan tu mungkin santai lah kan. Kita tidaklah nak memetik dalam bentuk ilmiah sebab kita ni coretan. Namun oleh kerana coretan ini kita buat sebagai satu homework, satu kerja penelitian di rumah, maka kita sempatlah memetiknya dengan teliti. Kalau dalam bentuk lisan mungkin kita tak sempat Okey, ada soalan lain? Ini tip. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak memetik ayat-ayat suci, surah ke hadis, saya nasihatkan petik daripada sumber yang sahih. Kalau Al-Quran, petik daripada terjemahan. Terjemahan yang memang sahih lah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan petik daripada Google, kita bimbang orang yang asal memetik itu sumbernya salah. Salah ayat,
kami mungkin tak cukup masa untuk semak balik, untuk merujuk silang. Jadi tuan-tuan dan puan petik sumber yang asal. Misalnya paling hampir dengan saya ni ada satu sumber Al-Quran, tajuknya, terjemahan Al-Quran tajuknya The Miracle. The Miracle, itu satu terjemahan kitab terjemahan Al-Quran yang sahih. Selalu saya gunakan apabila saya memetik sumber-sumber daripada Al-Quran. Kita kena jagalah sebab kewibawaan sesuatu penerbitan itu berdasarkan cara penampilan bahan ni. Okey, soalan lain kalau ada. Saya yakin tuan-tuan dan puan mahu bertanya, hilangkan kemusykilan. Saya dah jawab tadi, apakah beza coretan dengan cerpen? Coretan ini kisah benar, kisah yang dialami tanpa tokok tambah. Mesti kisah benar. Tuan-tuan dan puan-puan boleh menulis dari sudut pandangan diri pertama, aku ataupun saya. Kalau dalam kreatif, dalam cerpen kita boleh menggunakan sudut pandangan mungkin orang lain, orang ketiga. Dia ambil watak lain, bukan diri kita, boleh. Tapi dalam anekdot ni biasanya aku, diri kita. Kita sebagai pencerita, sudut pandangan orang pertama. Di situlah kebiasaannya, keistimewaan kita menulis anekdot. Kalau ikut anekdot ni, awal-awal dahulu saya jumpa masa zaman sekolah lah, anekdot ni satu coretan ringkas. Saya jumpa dalam Reader's Digest. Coretan ringkas, biasanya orang baca orang akan tersenyum. Jadi kita, genre ini berkembang, orang jadikan satu bentuk cerita yang bukan cerpen. Bukan cerpen. Namun begitu, untuk menjadikan coretan kita ni menarik, kita tidak hanya bercerita, kita tidak hanya menyampaikan naratif, penceritaan, kita juga nak berikan satu persembahan yang orang rasa tertarik nak baca. Lalu kita tulis dialog, kata bual, bicara hati ataupun monolog. Unsur-unsur cerpen boleh disesuaikan. Mungkin ada sorotan kembali, ada teknik mimpi, flashback, flash forward, memandang masa depan, membayangkan masa depan, ramalan. Tapi buat yang simple-simple sajalah. Okay. Tip bagaimana nak menulis bagi orang yang belum biasa menulis. Saya nasihatkan tuan-tuan dan puan, belilah buku yang paling senang kalau nak bercakap terus terang, belilah buku sci-fi. Sebab kami dah amalkan konsep-konsep yang kami sebut. Misalnya saya menyebut tentang anekdot tadi, itulah konsep yang kami amalkan. Saya menunggu soalan-soalan daripada tuan-tuan dan puan. Nampak mudah menulis tentang banjir, tapi jangan lupa, jangan hanya bercerita banjir, tetapi lihatkan banjir dari sudut kehidupan, sudut pandangan kita yang faham konsep qada dan qadar, konsep takdir, konsep hikmah yang Tuhan jadikan. Memang cerita banjir ni mau tak mau akan masuk selain pada unsur fikiran kita, paling tidak mesti masuk, ataupun paling tak boleh elak mesti masukkan unsur perasaan. Bagaimana perasaan, kerugian yang bagaimana, mungkin bantuan lambat sampai, mungkin kalau pengalaman banjir tu dialami setiap tahun, bayangkan betapa sukarnya orang yang tuan rumah, pemilik harta paksa berdepan dengan situasi banjir itu. Saya menyebut hal itu sebab saya tahu ada kawan saya yang duduk di kawasan yang selalu ditimpa banjir. Jadi bagaimana nak tiap-tiap tahun nak ganti perabot, tiap-tiap tahun nak membaiki, tiap-tiap tahun nak membersihkan rumah. Cuba bayangkanlah. Itu bayangan paling asas. Mungkin ada
sudut-sudut pandangan yang lebih menarik Okey. Ini panduan asas. Mula-mula sekali tuan-tuan dan puan pilih tajuk. Tajuk. Tajuk ini janganlah tulis tajuk macam kita menulis karangan karangan untuk SPM. Panggillah tajuk yang mungkin membuatkan orang suka baca. Jangan tajuk yang sangat mendatar, misalnya kisah banjir di kampung saya. Itu sesuai untuk peringkat anak-anak kita yang menulis karangan untuk peperiksaan. Kita nak ada sesuatu yang lebih daripada itu, sentuhan perasaan. Kadang-kadang orang tulis banjir, banjir, biasa-biasa saja. Baik, persoalan lain. Bolehkah dalam cerita dimasukkan gambar? Dalam anekdot ini dimasukkan gambar? Boleh. Misalnya ada gambar, jangan masuk banyak gambar lah. Masuk sekeping gambar yang sangat istimewa, sangat berkesan. Sekeping gambar tu menceritakan banyak peristiwa. Namun begitu gambar itu sudah dikira sebagai ruang dalam kiraan 5 muka surat lah. Bukan gambar tu tak dikira, gambar tu dikira. Bila tuan-tuan nak masukkan gambar, jangan lupa gambar mesti ada caption. Biar gambar asli. Untuk tidak menimbulkan masalah dari segi hak cipta, dari segi ada pihak lain akan bertanya, akan menimbulkan persoalan, akan bercerita di sana sini. Elok gambar asli. Gambar yang tuan-tuan dan puan-puan rakamkan sendiri. Itu tidak ada sesiapa boleh mempersoalkan. Ataupun gambar yang milik kawan, milik orang tertentu tetapi dengan izin. Kita boleh bagi kredit, misalnya Ehsan siapa, gambar siapa. Tapi tidak ada persoalan. Okey, Puan Nolita bertanya berapa banyak. Saya nasihatkan satu je lah. Sekeping cukuplah. Sekeping tetapi berkesan. Sebab kalau nak masukkan banyak, memang betul kisah banjir. Tapi nanti orang tak ada peluang nak baca cerita kita. Okey, berhubung dengan soalan ini, soalan Puan Nolita ni, ada perkara-perkara yang kadang-kadang tak terlintas dalam hati penulis. Sebab perkara ini pernah berlaku pada buku yang lepas lah. Yang saya kendalikan. Oleh kerana banyaknya perkara yang nak diceritakan, ada penulis sanggup beli 2 slot. 2 slot ataupun 2 lot lah. 2 lot. Biasa kita jual dalam bahasa mudah, kita jual 1 lot, 1 ruang berkarya. Tapi penulis ni bijak, dia beli 2 lot. Boleh atau tidak? Itu saya serahkan kepada pihak Puan Adila lah jawab. Beli 2 lot, boleh tulis 2 lot. Yang pengalaman lepas yang saya kendalikan, dia penulis ni beli 2 lot ataupun 2 lot karya, 10 halaman lah. Mereka tulis cerita yang berbeza. Artinya 2 kali tampil, artinya dia dapat 2 kota. 2 kota, 2 set jumlah buku yang akan diperoleh. Mungkin kerana dia minat lah. Ni kadang-kadang tak dapat nak dihalang minat. Kenapa saya kata begitu? Sebab kalau kita nak hantar karya begini kepada penerbit besar, mana penerbit besar nak kumpulkan cerita ini? Penerbit besar ni biasanya melayan cerita buku-buku solo, buku-buku perseorangan. Kita menulis secara solo dengan penerbit besar kerana ada faktor yang lain. Mungkin idea yang lebih besar. Tapi dengan penerbit ini secara berkumpulan, boleh dikatakan kita menulis secara bersuka-suka, tetapi dalam diam kita sebenarnya mengumpulkan hazanah pustaka untuk bangsa lah. Kerja tuan-tuan dan puan-puan itu dikira rasmi lah, dikira sah. Jika tuan-tuan menulis bawah sesuatu organisasi, laporkan. Sebab ada dokumen kesahihan itu, ada ISBN. Diwartakan dalam International Serial Book Number.
direkodkan. Okey. Puan Sorina Rashid bertanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk menjadikan coretan ini menarik, berapa panjang ayat atau baris yang sesuai untuk satu-satu penggan, supaya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek atau terpulang pada penulis. Baik, ini soalan cepu emas lah. Baik, untuk makluman tuan-tuan, soalan ni kira betul lah ya, manfaat ni kepada semua yang hadir pada malam ini. Untuk makluman tuan-tuan, persepsi saya sebagai pembaca, persepsi saya sebagai editor. Baik, apabila kita menulis anekdot, sebagaimana kita menulis cerpen, peranan perenggan itu sangat penting. Sebab perenggan itu akan menentukan ataupun akan membantu pembaca mengikuti jalan cerita, jalur cerita, plot. Jadi dinasihatkan jangan buat perenggan yang panjang-panjang. Satu idea, satu perenggan. Dan kalau idea itu disampaikan dalam bentuk kata bual, lagi pula kata bual itu berasingan. Sebab dalam anekdot ataupun dalam cerpen, ayatnya pendek-pendek. Jangan menulis ayat panjang. Jadi mungkin kita terbayangkan soal kertas, menulis kertas menulis kertas bahasa Melayu SPM. Kita perenggan yang kukuh, yang mesti setiap tajuk kita ada huraian, ada bukti, ada contoh, ada penutup untuk perenggan itu. Yang untuk anekdot tak perlu. Berapa panjang dalam satu ayat bergantung. Tapi saya nasihatkan untuk memberi kefahaman kepada baca, jangan buat ayat yang panjang-panjang. Jangan buat ayat majmu' komplimen yang panjang-panjang lah. Sesungguhnya budget itu yang menyebabkan bila ada gunakan kata relatif yang, menggunakan kata komplimen bahawa, ayat itu akan jadi panjang, idea ni akan jadi besar. Buat ayat yang ringkas. Apa yang berlaku sebenarnya tuan-tuan dan puan, saya kata tadi saya murah hati lah, bukan kerana saya nak masuk bakul, saya murah hati. Kalau perenggan penulis tu agak panjang, padat, apa berlaku? Pembaca akan tenggelam punca. Jadi apa yang berlaku, saya sebenarnya akan pecah-pecahkan karangan tuan-tuan dan puan. Tetapi janganlah semua orang menunggu supaya saya yang mencerakinkan ayat itu. Baik-baiknya idea bermula daripada tuan-tuan dan puan. Kalau nak buat perenggan yang biasa pun jangan buat perenggan yang terlalu panjang. Satu perenggan, satu idea. Cakap ajuknya pindah perenggan lain. Ya. Jadi soalan Puan Sorina tadi berapa panjang ayat? Tak dapat nak dinyatakan berapa panjang tu. Ayat yang sederhana lah. Dalam 2-3 baris pindah perenggan lain. Kalau tuan-tuan dan puan menulis ayat yang panjang-panjang, ayat berlapis, banyak kata hubung dan ada tetapi ada walaupun demikian, banyak sangat idea kita nak masuk dalam ayat, maka jalan ceritanya berkembang lambat. Contoh saya nak bagi, kita menonton drama, penonton dilekakan ataupun dihayalkan dengan satu gambaran, kamera mengambil satu pemandangan, katakan di tepi laut lama, lepas tu tiada dialog, apa nak jadi? Barangkali penonton akan lari daripada ruang menonton. Apa sebenarnya nak ada cerita? Ataupun dia nak cerita satu pemandangan di jalan raya, tidak ada objek, tidak ada kenderaan yang lalu lalang, lama sangat. Shooting tu lama sangat, tiada dialog, tiada aksi. Jadi dalam karangan pun begitu juga. Bila ayat itu berkembang berbaris-baris, maka ceritanya berkembang dengan cepat. Okay, saya harap maklumat itu boleh diterima. Puan Salmia bertanya, jika coretan ini dicampur dengan bahasa Inggeris untuk bualan, ada limit tak untuk penggunaan bahasa Inggeris? Oh, ini pun soalan yang menarik juga.
sebaik-baiknya gunakan bahasa Melayu lah, sebab anekdot kita ni anekdot yang menggunakan bahasa kebangsaan lah Tetapi andai kata terlalu sangat perlulah tidak ada perkataan dalam bahasa kita ataupun dalam dialog watak itu memang betul-betul mengucapkan bahasa Inggeris, perkataan daripada bahasa Inggeris. Di sana ada watak Mak Saleh yang bercakap. Tak boleh tidak, memanglah kita kena gambarkan realiti, kita boleh gunakan bahasa Inggeris. Tetapi apabila bertanya tentang had, sedikitlah. Jangan banyak sangat. Nanti kalau banyak sangat akan timbul pula konsep karya kita ni rojak. Bahasa rojak. Jika perlu silakan. Bukan saja bahasa Inggeris, bahasa lain pun boleh, asalkan itu gambaran sebenar, realiti. Tapi janganlah sengaja masukkan untuk menggambarkan sesuatu situasi itu, termasukkan perkataan bahasa Inggeris, tak sesuai. Yang saya faham, yang saya tahu, perkataan dalam bahasa kita masih dapat menampung semua situasi, apatah lagi situasi banjir yang nak kita ceritakan. Okay. Assalamualaikum, ini daripada Puan Adila. Sebelum ini ada penulis bertanya kepada saya, kini kata Puan Adila lah, adakah coretan ini boleh dibuat dalam bentuk karangan ilmiah atau rencana? Okey. Saya pun pernah jumpa lah sekali dua. Kenapa penulis ni menulis karangan ilmiah? Dia beri definisi. Memberi sumber, sebenarnya konsepnya dah lari. Kalau nak masukkan karangan berbentuk rencana ataupun karangan ala-ala karangan ilmiah, konsep ni lari. Ada pendapat orang tentang sesuatu idea, sesuatu gagasan, itu dah masuk ilmiah. Itu dalam platform lain lah, buku lain. Itu pandangan saya lah. Tak sesuai lah, dia akan lari. Sebab orang mengharapkan apabila dia baca tajuk buku kita dengan kulit begitu tadi, air bah itu tanda kasih Allah, orang nak tahu apa kisahnya, apa cerita yang kita nak bawa, apa ibrah, apa pengajaran yang nak kita sampaikan kepada pembaca. Tuan-tuan dan puan-puan kena faham, ada pembaca ni, ada jenis-jenis manusia lah, kawan-kawan kita lah, mungkin diri kita sendiri. Resah kalau tidak membaca, menunggu peluang membaca. Apatah lagi kalau buku ni memang banyak diwar-warkan di media sosial. Kan banyak penerbit menghasilkan buku-buku suara terbit. Lagilah orang cari. Jadi saya nasihatkan biar anekdot ni berfungsi untuk bercerita. Okay, saya harap terjawablah soalan Puan Adila yang mewakili para penulis. Okay, silakan. Nampak rasanya makin menarik ni. Walaupun kalau ikut waktu siaran kita pukul 10 tamat. Tuan-tuan dan puan-puan. Saya fikir kalau yang betul-betul bersemangat, malam ini pun boleh habis satu kisah. Pengalaman saya, anekdot ni sekali mula terus habis. Tapi tuan-tuan dan puan-puan mesti ikut template yang disediakan oleh penerbit. 5 halaman cukup-cukup supaya tidak ada persoalan. Kalau lebih daripada 5, bagaimana? Saya sendiri bertanya. Lebih daripada 5, ada berbagai-bagai kaedah lah. Satu daripada kaedah itu, kaedah denda. Mungkin penulis tak selesa mendengar jawapan ini. Tapi denda tu denda yang suka-suka. Macam mana saya kata suka-suka? Dalam satu buku yang baru saya kendalikan, saya katakan penulis yang menulis lebih daripada halaman yang ditetapkan kena bayar, tapi tidaklah bayar terus, bayar dengan membeli buku tambahan. Dengan diskaun khas. Intinya bayar juga. Tapi dia beli buku. Dia penulis yang berbuat salah itu pun masih beruntung sebab ada buku tambahan. Okey. Ada soalan lain silakan. Saya takut saya tak nampak apa yang tuan-tuan muskilkan. Okey.
kata orang ataupun pandangan orang dalam bengkel-bengkel yang pernah saya diri, apakah perkara ataupun apakah bahagian ataupun komponen yang paling orang pentingkan, pembaca pentingkan apabila membuka sesebuah buku. Tak lain tak bukan ialah mukadimah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena mencari mukadimah yang paling memikat lah. Orang sekali baca, orang tak mau tinggalkan karya kita. Sesuai dengan soalan Cik Bakori. Cik Bakori mengatakan perlu ada pengenalan dan penutup. Semula tak? Itu standard bagi sesebuah karangan, sesebuah persembahan karya. Perlu ada pengenalan, memang ada pengenalan. Bahagian awal itu pengenalan kita lah. Pengenalan boleh berbentuk satu penyataan, satu statement, satu kejutan. Kita kemukakan satu fakta daripada sumber, misalnya akhbar arus perdana, ataupun daripada media sosial, ataupun daripada akhbar elektronik, akhbar yang ada di media sosial misalnya, daripada mana-mana sumber, buletin perdana ke, buletin utama ke, itu satu kejutan. Ataupun kita berikan perangkaan atau berikan satu ayat, cakap ajuk, satu kenyataan yang memeranjatkan. Contoh baru-baru ni ada, tapi saya rasa benda ni sensitif lah, janganlah dimasukkan. Misalnya isu ada pemimpin berada di luar negara ketika rakyat sedang berdepan dengan bencana banjir. Saya nasihatkan jangan masukkan cerita seumpama itulah. Kalau itu nanti berbalik kepada penerbit. Penerbit pun nak jaga juga, kita tak nak, kita kena jaga sensitiviti. Elakkan daripada bercerita hal-hal yang boleh menjadi kontroversi. Jadi soalan Cik Bakori, perlu ada pengenalan, perlu, penutup pun perlu. Tetapi penutup secara kreatif lah. Tidaklah penutup tu kita membuat rumusan misalnya. Buat anekdot ni, kalau boleh lari daripada bentuk karangan biasa lah. Tak perlu rumusan, tak perlu kesimpulan yang seperti karangan biasa. Okey, silakan. Yang saya perkatakan, yang saya ulas, yang saya pandu tadi itu keadaan-keadaan biasa ya. Mungkin tuan-tuan ingin persembahkan sesuatu yang baru, dipersilakan. Okey, Cik Bakori bertanya perlu subtajuk. Ini soal kreativiti. Dalam 5 muka surat, tuan-tuan dan puan-puan boleh bercerita satu kisah, maknanya 5 muka surat tu satu kisah, kisah besar lah. Dan boleh juga kisah-kisah kecil. Oleh itu boleh buat subtajuk, tajuk kecil. Kalau kisah yang berlainan di tempat lain, misalnya banjir di Kelantan, banjir di Terengganu, banjir di Melaka, banjir di Johor, yang itu boleh buat tajuk-tajuk yang berlainan, subtopik. Tapi kalau satu kisah utama, misalnya banjir, hikmah banjir, banjir dalam mimpiku, itu satu tajuk dalam 5 muka surat. Itu kreativiti lah. Okey, persoalannya banjir itu kita nak kaitkan dengan apa tandanya kasih Allah, kasih yang bagaimana? Nanti kena tafsir. Di situlah letaknya daya tarikan karya kita, olahan kita. Boleh baca pandangan-pandangan tokoh lah, pandangan-pandangan kadang-kadang dalam ceramah ke, ada juga orang menyentuh soal-soal bagaimana hikmah sesuatu kejadian. Boleh cari ayat-ayat, boleh cari nas-nas yang menunjukkan bahawa setiap kejadian yang diturunkan kepada kita umat manusia ni ada hikmah, ada tandanya bagi orang yang mengetahui, bagi orang yang berfikir.
Dah panjang dah saya cakap Macam Puan Rida katalah, susah nak berhenti. Okey, kalau ada soalan, tuan-tuan dan puan-puan sudah ada dalam grup, jadi boleh lihat tajuk kulit buku. Kulit buku yang ditunjukkan kepada saya pun saya lihat warnanya biru. Mungkin nak mengambil warna air itu ya. Biru, ada warna hitam. Simple saja tajuknya, tetapi gambarannya gambarannya sangat menarik lah. Okey. Ada lagi yang bertanya, Puan Serena, boleh ke masukkan simbol seperti atau bunga ke atau dalam coretan untuk kelihatan seperti pembahagian perenggan? Oh, pembahagian perenggan ini terpisah dalam perenggan lain, tapi tak menunjukkan peralihan masa. Kalau drama tu ubah scene ya, ubah episod, letak tanda bintang saja. Tanda bintang tu macam bunga lah. Mungkin ini yang dimaksud oleh Puan Serena. Boleh. Memadai letak empat butir bintang tu. Bunga pada komputer kita. Kalau pada dia ada di atas tu pada keyboard kita. Papan kekunci kita dah ada di bahagian atas sebelah simbol dan tu. Letak 4, terpisah jaraknya. Terpisah. Menunjukkan waktu yang berlainan, hari yang berlainan, masa yang berlalu. Boleh. Apa lagi soalannya? Kalau ada? Saya sangat menjaga, bukan sangat menjagalah, memang tanggungjawab saya menjaga persembahan ataupun pengolahan tuan-tuan dan puan-puan dari segi bahasa. Elakkanlah, yalah, susah nak cakap ya. Ini bergantung pada penguasaan bahasa. Ada orang sudah jadi kebiasaan misalnya. Kata-kata sendiri gunakan khusus untuk sesuatu maksud saja. Jangan ubah-ubah, jangan kongsi. Kalau misalnya masa, mesti guna pada. Janganlah di masa, di hari itu. Tuan-tuan boleh guna, tiba pada bahasa saya akan ubah automatik. Masa mesti gunakan pada. Kalau nak menunjukkan pergerakan, kita katakan kepada. Surat ini disampaikan kepada. Menunjukkan kena pada sesuatu, pada dinding. Jam itu tersangkut pada dinding. Jadi kata sendiri fungsinya tak boleh kongsi, tak boleh guna sama. Pada terhadap semua ada fungsi tertentu, jadi berhati-hatilah. Tapi kalau nak tulis ikut pengetahuan, tulislah. Tiba masa saya menjadi seorang pembaca yang sangat seronok membaca, automatik saya memang minta izin daripada penulis, saya pindah. Saya tak pindah cerita, saya akan pindah jalan bahasanya. Wa'imah, kalau tuan-tuan perempuan tulis perenggan yang padat-padat, satu halaman hanya 2 perenggan, ataupun satu halaman tak adalah sini, satu halaman penuh satu muka ni satu perenggan, tak cantik kan, tak kemas. Kesian pembaca, tenggelam dalam kepadatan perenggan. Saya akan bantu longgar-longgarkan perenggan itu. Okey, Puan Rohana bertanya, mencatat di situ. Saya buat mengikut contoh yang diberi. Ada tarikh kejadian seperti catatan sebuah diary. Jadi tiada dialog. Boleh tak? Itu soal gaya. Boleh. Katakan dalam coretan tuan-tuan itu berbentuk diary, tak ada dialog. Boleh lah. Kalau tuan-tuan dan perempuan dah tekad nak memilih gaya itu, bolehlah. Tetapi janganlah semua orang memilih diary. Yang lain banyak kata bual, mungkin ada 1-2 berbentuk dialog, berbentuk diary. Silakan. Itu pun satu bentuk persembahan juga. Mungkin mula dengan dialog, dengan perbualan,
akhir dengan perbualan, tapi dalamnya boleh bentuk diary, tak ada masalah. Perkara yang lazim saya temukan bahasa lah, perhatian saya lebih kepada bahasa, sebab bahasa ni menjadikan cerita kita bergerak lancar. Dan saya kata tadilah, jangan ayat yang terlalu panjang. Kalau nakkan idea cerita tu bergerak pantas, ayat ni mesti ringkas. Tuan-tuan dan puan nak menggambarkan dramatik, air yang bergerak pantas, air itu bergerak pantas melalui kampung, merentah jambatan, menyebabkan runtuhnya bahagian-bahagian tertentu dalam rumah, jalan raya, kereta rosak. Tak boleh ayat panjang. Ayat panjang tu menyebabkan dia akan bertele-tele, akan menyebabkan pergerakan lambat, gerakan masa lambat, masa membaca. Jadi maka jalan cerita tu, plot tu bergerak lambat lah. Hilang situasi cemas ni. Seperti tuan-tuan dan puan menonton drama. Kalau nak buat skrip drama, mesti membuat ayat yang ringkas, dialog ataupun kata bual yang ringkas, menggambarkan masa tu bergerak pantas. Kalau novel lain, novel kita perlukan huraian yang panjang, deskripsi yang lebih luas, nak menggambarkan alam misalnya, supaya pembantu dapat membayangkan. Okay, silakan. Nampaknya tak ada soalan lagi. Kalau ada soalan-soalan yang terlepas pandang untuk terlepas peluang untuk ditanyakan, sila kemukakan dalam grup WhatsApp. Okay, saya mewakili pihak penerbit nak mengatakan bahawa tarikh akhir hantar karya 28 Februari. Jangan tanya 29 boleh tak? Tidak ada tarikh 29. 28 Februari cubalah. Memang kami pun faham tuan-tuan dan puan-puan ada yang bekerja, komitmen kerja, tanggungjawab banyaklah, tapi cuba. Sebab yang kita laksanakan ni ialah hobi, minat kita. Jadi kami tak boleh kata apalah kalau tuan-tuan dan puan-puan berkata tuntutan kerja menyebabkan tuan-tuan tak ada waktu menulis. Sebab kami nakkan hitam putih karya tu. Nakkan hitam putih pengesahan, tuan-tuan respon pada Google Form yang disediakan. Jadi itulah kesahihan pengesahan penyertaan, itulah dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya bercakap dari sudut hati, ikhlas menyampaikan. Mungkin kita boleh lanjutkan bicara dalam grup WhatsApp, bertanya, saya boleh berikan tip, tidak ada masalah, tak ada yang dirahsiakan. Pesanan khas kita elak daripada sensitivity yang boleh menyinggung mana-mana pihak. Kalau tuan-tuan dan puan nak menggunakan watak, sebaik-baiknya satu cara nak menyelamatkan diri, misalnya namanya, katakan nama watak tu Hani, pinjam nama dalam kurungan letak bukan nama sebenar. Misalnya nama Rohana bukan nama sebenar. Elak daripada menimbulkan pertikaian. Okay. Saya fikir itu saja. Kalau ada soalan-soalan cepumas sebelum kita mengakhiri, sebelum saya serahkan kembali kepada Puan Adila, saya raikanlah kalau ada pertanyaan. Ini sangat menarik. Saya fikir banyak penerbit juga mengambil sempena, mengambil peluang merakamkan peristiwa banjir ini dalam bentuk karya. Ada yang buat puisi. Saya sendiri sedang mengendalikan satu projek pantun, Menganyam Hikmah, menulis pantun, 15 rangkap pantun berkisar pada situasi pandemik. Bagaimana perasaan orang berhadapan dengan situasi pandemik yang berbagai-bagai. Kehilangan yang jenazah yang terpaksa disempurnakan dalam keadaan mengikut SOP, memang sangat menyedihkan. Yang ni air bah pun berkait dengan nyawa, kehilangan harta. Lagi
kita kena bercerita lebih daripada kemampuan seorang wartawan. Wartawan yang berada di lapangan. Mungkin kita terlibat sama, keluarga kita, diri kita. Ingat lagi peristiwa dulu kalau seseorang tu berjaya menyelamatkan kanak-kanak daripada lemas banjir ke, dia akan calonkan mendapat pingat hang tuah. Itu dahulu. Tapi sekarang bencana alam ni dah merata-rata. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan nak cerita secara kronologi. Perenggan pertama, hujan sudah beberapa hari tidak berhenti. Keadaan itu telah menimbulkan perasaan gusar dalam keluarga kami. Pengalaman banjir 5 tahun yang lepas belum hilang daripada ingatan. Jadi ceritakan sorotan secara kronologi. Sebab saya melihat kalau banjir itu tidak berhenti, hujan yang tidak berhenti, dia memang akan memberi kesan air naik. Okey. Tunggu-tunggu tak ada lagi yang bertanya. Andaian saya macam seorang guru di bilik darjah lah, kalau kita pergi pulang bertanya, tak ada yang bertanya, kita andaikan bahawa objektif kita tercapai. Tujuan pertemuan kita pada malam ini. Tok Mat, Assalamualaikum. Oh ada, Waalaikumsalam. Ya, Puan. Tok Mat. Ya. Saya wakilkan penulis lah. Hari tu ada penulis WhatsApp saya tanya tentang soalan ni. Katanya kalau masukkan petikan atau kata-kata motivasi dari bahasa Inggeris, perlu tak petikan bahasa Inggeris tu ditukarkan ke bahasa Melayu? Atau memang boleh saja kita nak tukarkan bahasa Inggeris tu? Okey. Pada pandangan saya, kalau ada kata-kata hikmat yang kita rasa sangat penting daripada tokoh, daripada seorang pengkaji misalnya, boleh. Asalkan kata-kata hikmat itu ataupun petikan bahasa Inggeris itu tidak ditinggalkan begitu sahaja. Kita ulas ataupun kita berikan makna. Sebab kita nak bantu pembaca untuk faham. Tak semua orang faham konteks kata-kata hikmat itu dengan cerita kan. Boleh. Pada saya boleh. Tapi jangan banyaklah. Mungkin 1-2 dalam satu persembahan. Tak banyak apa, 5 muka surat kan. Baik, ini menarik. Okey, Puan Narila. Cik Bakuri bertanya, ada buat semakan kerja-kerja pelagiat tak? Perkara ini menarik juga dibangkitkan. Memang kita mengharapkan penulis, sebab cerita ni peristiwa benar, peristiwa sebenar, penulis dari sudut pandangan sendiri, pengalaman sendiri. Jadi tak akan berlaku pelagiat. Sebab ini yang kita alami sendiri. Namun begitu, kalaulah penulis mengambil cerita orang lain lalu dianggap sebagai cerita sendiri, kadang-kadang tak nampak, memang tak nampak. Sebab hak cipta telah disembunyikan. Kita mana tahu kan. Ini tanggungjawab penulis. Tetapi kami sudah bersedia bahawa setiap karya mesti hak cipta sendiri. Penerbit tak bertanggungjawab kalau karya itu diambil tanpa pengetahuan. Ini tanggungjawab penulis sendiri untuk menjaga hak cipta. Tapi penerbit ingin berpesan dan pesanan ini dirakamkan pun. Tulis karya sendiri, hasil karya sendiri, bukan karya orang lain. Pelagiat ini memang sesuatu yang dipandang tidak beretika dalam penulisan. Kita sama-sama menjagalah ya. Okey. Ini saya baca catatan Puan Sarina. Contoh, jika tajuk mungkin ada bersama dengan penulis yang lain, adakah akan diberitahu kepada penulis atau hanya kekalkan sama? Oh, betul. Bagus soalan ni. Jika kebetulan tajuk tu sama,
kita minta pandangan lah, ubah. Kita nasihatkan ubah. Kadang-kadang hampir sama, kadang-kadang sama tetapi perkataannya berbeza. Tidak mengapa. Sebab kebetulan idea itu sama. Idea itu sama. Penulis dengan sendirinya apabila menyertai projek ini mengizinkan editor mengubah mengikut keperluan selagi tidak mengubah cerita. Cerita itu hak tuan-tuan dan puan-puan. Gaya, persembahan, hak. Tetapi jika ada keperluan, jika sesuatu tu perlu diminta minta kebenaran, minta pandangan, kita berkongsilah. Sebab namanya kolaboratif, kerjasama yang erat antara penulis dengan penerbit. Kita sama-sama nak bangunkan buku ini. Oleh itu kita mencari jalan muafakat lah yang terbaik. Jadi komunikasi kita, komunikasi tuan-tuan dan puan dengan penerbit, dengan saya, dengan Puan Adila, jangan terhenti setakat pertemuan ini. Teruslah. Pengalaman saya dengan banyak buku yang saya baca, kadang-kadang memang saya nak menghubungi penulis. Kadang-kadang lambat dapat jawab. Tapi yang ada satu dua lah peristiwa menarik. Saya bertanya soalan tu pukul 2 pagi. Pukul 2:30 pagi dia jawab. Ya Allah, saya kata penulis ni memang jenis seperti saya juga. Lambat tidur. Sesekali lah lambat tidur. Saya bertanyakan kemusykilan, dia terus menjawab. Bagus. Bukanlah saya meminta semua orang begitu tetapi itu contoh. Jadi janganlah ingin sertai lepas tu menghilangkan diri. Besok dah pertengahan tahun baru bertanya, ini nak tulis macam mana? Tajuk macam mana? Font berapa? Ya Allah, soalan-soalan asas ditanyakan setelah berminggu-minggu. Dia akan jadi perkara yang agak kelakar lah Okey, ada perkara-perkara lain yang boleh kita kongsikan? Saya ingat tuan-tuan dan puan telah meluangkan masa. Masa ini sangat berharga lah, sangat berfaedah. Mungkin ada yang nak menceritakan pengalaman pergi bersama-sama dengan misi bantuan. Cerita itu sangat menarik. Pengalaman bersama rakan-rakan satu jabatan, satu tempat kerja Puan Nolita dan yang ada urusan tak apa. Puan Adila, bilangan penulis dah cukup ke? Mungkin boleh sesama penulis boleh mempower rakan-rakan Sebenarnya kita perlukan 40 orang penulis, tapi setakat ni 34 orang, jadi saya terus lagi projek ni. Tapi kalau ada kawan-kawan penulis yang masih nak sertai, sangat dipersilakan untuk sertai projek kita. Selagi masih lagi baru bermula ni kan. Okey, itu makluman daripada tuan rumah Silakan kalau ada kawan-kawan. Kami tidak beranggapan bahawa projek ini mesti mewakili semua negeri. Ini nasib-nasib lah, siapa yang tahu, siapa macam kata yang selalu kita ucapkan lah, siapa cepat dia dapat. Kalau perempuan boleh kongsi dengan kawan-kawan. Kadang-kadang menarik, ada dalam satu keluarga tu 2 orang, ibu dan anak, ibu dan suami isteri pun ada menulis. Sangat subur budaya menulis, suami isteri menulis, anak beranak menulis. Itu yang menarik. Kawan-kawan menulis ni dah biasa. Ada penulis setiap karya dia masuk. Wih, saya kagum. Misalnya buku yang sedang saya baca sekarang, edisi Santuni Persahabatan. Setiap edisi namanya ada. 11 penulis. Saya baca karya yang sama. Saya dapat tahu jalan fikirannya, caranya. Dalam sebelah tu masuklah saya. Sebab buku tu istimewa. Buku tu diolah daripada rangkap pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang,
boleh kita berjumpa lagi. Cerita tentang sahabat. Ini cerita tentang banjir ni istimewa, kita buat sekali je, tak ada edisi. Kalau banyak sangat dia punya hilanglah dia punya keistimewaan tu ya. Satu buku 40 orang. Nanti boleh jadi satu rujukan. Rujukan di perpustakaan tentang banjir saja. Anak kita yang nak menduduki profesional SPM nak dapat idea, nak dapat ilham bagaimana menulis karangan. Karya tuan-tuan dan puan-puan itulah boleh menjadi contoh. Karangan peristiwa, karangan tentang cerita. Ya. Okey, ada soalan? Kalau tak ada kesempatan sekarang bertanya, boleh bertanya dalam grup WhatsApp. Okey, sebelum bersurai, surai, bukan nak pergi mana pula ya. Sebelum kita tamatkan sesi pertemuan ini, saya nak berpesan, karya biar karya asli, elak daripada mengambil karya orang lain. Namun begitu, meniru gaya tidak jadi masalah. Contoh bagaimana? Kalau kita minat misalnya karya sastrawan negara Shah Nun Ahmad. Shah Nun Ahmad ni salah satu teknik karyanya, teknik penulisannya ialah beliau ni Allahyarham ya. Allahyarham ni suka mengulang-ulang ayat. Ulangan tu satu penegasan, satu penekanan. Itu pun satu cara juga. Ataupun kalau sastrawan negara Anwar Ridwan ni saya tengok karyanya, karya yang bahasanya segar, bahasanya hidup. Cara beliau menggambarkan alam, misalnya dalam novel Arus, hari-hari terakhir seorang seniman, hidup. Sehingga karya itu pernah difilmkan, didramakan. Hidup. Jadi boleh meniru gaya penulis yang menjadi idola kita. Ataupun buat gaya sendiri, silakan. Okey, karya sendiri, jangan plagiat. Kalau boleh cukup 5 muka surat. Kalau panjang, mungkin soalan kalau panjang apa yang berlaku? Yang ini Puan Adila boleh jawablah. Kita tuan-puan akan dihubungi. Saya sendiri nak bertanya, boleh tak masukkan puisi? Kalau kita masukkan petikan yang lain tadi kata-kata motivasi, petikan Al-Quran, hadis, kata-kata hikmat, boleh, maka puisi bolehlah, tetapi janganlah masukkan kesemuanya. Mungkin masukkan segmen ataupun bahagian kecil. Puisi itu sangat menarik misalnya, masukkan sedikit. Ataupun lirik lagu. Dahulu ada satu ketika dulu waktu saya masih bekerja, lagu hijau sangat terkenal, lagu hijau oleh Zainal Abidin. Orang bercerita tentang pencemaran alam sekitar, orang mesti masukkan lagu hijau sebagai set induksi. Dulu-dululah satu ketika dahulu. Sekarang mungkin lagu lain lah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya fikir itu saja yang dapat saya terangkan, yang terlintas dalam fikiran saya. Terima kasih kerana sudi menyertai projek ini. Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan berjaya dan saya dapat menatap karya tuan-tuan dan puan-puan 5 halaman A5. A5 ni halaman buku ni. Halaman buku yang saya pegang ni. Kebanyakan buku yang ada di pasaran sekarang buku A5. Buku-buku istimewa, buku-buku khas, biasanya buku yang besar. Buku-buku lain daripada A5 lah, tapi A5 ni menjadi buku size yang popular. Senang, klik page layout, page setup, paper. Klik saja A5, size ni telah sedia. Jadi tuan-tuan akan dapat satu ruang untuk menulis, untuk berkarya. Mungkin ada yang nak bertanya, A5 ni berapa saiz A4? Setengah A4. Kalau tak biasa, tak pandai, tak tahu, tak ada tempat nak bertanya, tulis 2,5 A4, double spacing. Maaf, bukan double spacing, 1,5. 1,5.
1.5 buat 2.5 A4, dapatlah 5 A4, 5 A5. Senangnya. Pernah juga penulis hantar A4, saya tukar, saya convert, saya terjemah kepada A5. Tetapi pada malam ni saya tak siapkan slide. Kalau saya bawa slide tu ada contohnya ya. Malam ni sengaja supaya semua orang akan bertanya, akan melihat contoh. Sebenarnya saya nak galakkan tuan-tuan belilah buku terbitan Saifi ataupun penerbit-penerbit lain yang saiznya sama. Lihat contoh-contoh anekdot. Format Word. Bagus. Soalan terakhir ni soalan yang terbaik. Tolong serahkan karya dalam format MS Word. Jangan PDF. Kalau PDF kami surrender. Surrender. Si PDF ini untuk tujuan tertentu lah. Kita tak mahu karya kita dipindah, kita hantar PDF. Tapi untuk kami, untuk editor, untuk penerbit, hantar dalam bentuk format Word. Apabila dah hantar, karya asal janganlah dipadam. Simpan, manalah tahu. Kadang-kadang kita kata kita tak duga berbagai-bagai perkara boleh berlaku. Hilang dalam perjalanan, andaian lah. Hilang dalam perjalanan, mungkin tuan-tuan perempuan hantar terlalu awal. Kami sempat menyemak beberapa hari, kemudian tersalah masuk dalam folder tu. Contoh-contoh yang mungkin berlaku. Simpan. Jadi menghantar semula karya tu anggap sebagai proses biasa. Janganlah marah kalau hantar kali kedua ke ya. Kita sama-sama. Kita membuat projek ni, kita ibarat kita bersahabat, kita berkawan. Kalau muskil tanya, tak faham tanya, kami pun kalau muskil bertanya kepada para penulis. Sebab projek ni jadi projek kita bersama. Contohnya, kadang-kadang saya sendiri menulis dalam projek yang tuan-tuan dan perempuan sertai. Bila saya baca, tak sedapnya karya saya. Sebab karya saya baca sendiri kan. Persepsi tu sedap tak sedap, elok tak elok daripada sudut pandangan orang lain. Okey, akhirnya kalau ada jarum yang patah jangan simpan di dalam peti. Kalau ada silap dan salah jangan simpan dalam hati. Maklum kan? Kan ada lagu memang lidah tidak bertulang kan. Dalam kata-kata kita tak perasan. Ada setelangkap pantun lagi saya nak kongsikan. Dahulu saya hafal, sekarang saya lupa. Bukan duku sebarang duku, duku di lembah. Tengok, saya lupa ya. Jadi saya lupa ada panduan saya yang saya takkan. Bukan duku sebarang duku, duku manis dusun di lembah. Bukan buku sebarang buku, buku ditulis, ilmu dicambah. Jadi kita nak menulis ilmu secara tidak langsung, kita nak menulis ilmu tentang tentang banjir yang akan dirujuk oleh pewaris kita, anak cucu. Kalau tuan-tuan dan perempuan berfikir jauh, anak cucu, orang lain, pembaca-pembaca yang lain di perpustakaan, di rumah, dalam keluarga. Jadi satu kebanggaan keluarga apabila tuan-tuan dan perempuan menulis, berkarya. Kami memang berusaha nak jadikan buku kami mengikut piawai, mengikut standard buku yang dikehendaki. Memang ikut standard. Ikut standard. Standard dari segi penyusunannya, dari segi layoutnya, susunan perkataannya, tajuknya. Kami belajar tentang buku dan kami bangga tuan-tuan dan perempuan menyertai. Ada yang menyertai secara berulang-ulang. Okey, itu saja. Saya mohon maaf sekali lagi. Saya serahkan ruang bicara ini kepada Puan Adila untuk membuat sesi penutupan. Okey, kita bertemu lagi dalam situasi yang lain di dalam grup WhatsApp saya. Terima kasih. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih setinggi-tinggi terima kasih kepada Tok Mat atau Tuan Munshi Muhammad bin Musib
Okey, Alhamdulillah malam ni kita dapat madu ilmu ya daripada Tok Mat sendiri terus ke penulis-penulis. InsyaAllah apa yang saya dapat simpulkan adalah jika kita menulis dengan ilmu maka akan terselah hasil yang sangat memuaskan. Okey, jadi akhir kata dari saya, jadikanlah menulis tu satu terapi buat kita dan bukan paksaan. Okey. Saya doakan agar projek penulisan kita ini dipermudahkan Allah SWT dan semua pihak yang terlibat dapat memberikan komitmen kepada projek penulisan kita ini. Saya ucapkan selamat malam dan terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.